Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Isra' Mi'raj kalangan Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan kita sekarang dalam bab adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya dah? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya? Dalam riwayat syarih disebutkan sehingga dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Yang Maha Kuasa, Tuhan yang agung mendekat sehingga menjadilah jaraknya, jarak Allah lah, dengan Nabi Muhammad sekadar 2 hujung busaran panah atau lebih dekat lagi. Di tempat ini Allah SWT mewajibkan kepadanya solat 50 waktu sehari semalam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Masruq, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, adakah Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya? Aisyah menjawab, wahai Abu Aisyah, itu Masruq lah. Ada 3 perkara. Siapa yang katakan salah satu daripadanya, berarti dia telah melakukan perbohongan yang amat besar terhadap Allah SWT. Siapa yang mendakwa bahawa Muhammad SAW melihat Tuhannya, bermakna besarlah pembohongannya terhadap Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat dan mengetahui hakikat segala penglihatan mata. Dan dialah yang maha bersifat lemah lembut dalam melayan hamba-hambanya dengan belas kasihan, lagi maha mendalam pengetahuannya. Atau adakah kamu tidak pernah mendengar firman Allah SWT yang bermaksud, dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah SWT berkata-kata dengannya, kecuali dengan jalan wahyu, dengan diberi ilham atau mimpi, atau dari sebalik dinding. Siapa yang mendakwa bahawa baginda menceritakan perkara berlaku pada esok harinya, maka ketahuilah ia merupakan suatu pendustaan yang besar terhadap Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, katakanlah lagi, tiada siapa pun yang di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah SWT. Siapa yang mendakwa bahawa Rasulullah SAW telah menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah SWT, maka ketahuilah sesungguhnya itulah adalah pendustaan yang paling besar terhadap Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi, posyiah, gapo anggap wasiat gapo ko, tiba-tiba Nabi tak beritahu, itu pun pendustaan lah ke atas Nabi dah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam riwayat Maimun bin Syah dari Anas. Riwayat Maimun bin Syah dari Anas disebutkan, Tuhanmu mendekat sehingga sekadar 2 ujung busaran panah atau lebih dekat lagi dah. Imam Al-Khattabi dah berkata, dalam kitab ini Sahih Bukhari, tidak ada hadis yang paling tercela zahir secara zahir dah. Dan perasaan dari hadis tentang keutamaan ini dah. Dah. Suatu hadis menuntut adanya pembatasan jarak antara satu dengan lain, di samping timbulnya pentashbihan dan penyerupaan Allah SWT dengan suatu. Ada ulama nak kritik dah. Sahih Bukhari ni bukan main-main, dia Sahih Bukhari. Dia kata tercela pada zahir dan perasaan. Kerana apa? Kerana telah berlaku ilmu kalam ni masuk dalam dunia Islam. Peringkat awal lagi, ilmu kalam peringkat awal kita telah masuk terjemah ke buku-buku daripada Yunani masuk ke dunia Islam. Jadi ilmu kalam ni, ilmu akal dari segi muallimul awal, iaitu apa? Aristotle lah. Menyebabkan banyak lah ulama kita terpengaruh, jadi dia untuk bicara benda-benda gini. Sedangkan kalau terima secara zahir, tanpa takwil, tanpa kita fikir, tanpa kita koyak, tanpa kita mentashbihkan pada Allah, selesai masalahnya. Tak payah fikir lebih. Tapi amal juga ulama yang jadi pening. Kalau dengar gini enggak, pening Allah datang lah, yajib lah Allah ini, Allah apa, dapat dilihat lah dah. Benarnya ulama-ulama Mu'tazilah tu sebenarnya ulama yang hebat juga lah, terpengaruh dengan ilmu kalam lah, terpengaruh dengan ilmu kalam, ilmu yang mana dia import daripada tamadun Yunani dah, daripada Aristotle. Dia buat kaedah ilmu akal dah. Ilmu akal ni dia buat kaedah, menyebabkan banyaklah perkara jadi masalah. Kerana fikir zat Allah SWT dan itu terima secara mudah ni, seperti zaman sahabat ni. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, bagi siapa sahaja yang hanya mendapatkan potongan hadis ini tanpa membaca awal dan akhir cerita, tentu dia tidak akan boleh memahami maknanya.
Ya, pada akhirnya dia akan menolak hadis tersebut. Nak tolak hadis tak? Ulama kita tolak hadis. Atau jatuh dalam penyerupaan Allah SWT dengan makhluk. Selagi tolak hadis. Selagi tasbih. Menyerupakan Allah makhluk. Keduanya adalah kesalahan yang tidak kita harapkan. Kedua perkara tu. Sedangkan orang yang memerhatikan awal dan akhir hadis, tentu dia akan memahaminya dengan baik. Kerana dalam hadis itu telah ditegaskan bahawa itu adalah ru'yah, penglihatan dalam mimpi. Berdasarkan sabda Nabi SAW pada awal hadis, dia dalam keadaan tidur. Hadis tu dalam keadaan tidur. Dan pada akhir hadis, dia terbangun. Jadi hadis tu, hadis ni ada pelbagai hadis. Hadis hak cerita pasal nampak rapat, apa mendekat ni, sedekat busur panuh tu, ialah alam misal. Dipanggil alam tidur ni alam misal ni, bukan alam zahir ni. Alam misal ni, ni dah setengah ulama bahas ia tidak serupa dengan alam hak sungguh dah. Alam misal ni ia ada maksud tersirat pada dah. Macam Umar Al-Khattab minum susu, bermakna dia boleh ilmu yang banyak dah. Susu dalam alam misal ialah ilmu yang banyak, minum susu ni. Dah Nabi pula antara itulah adalah maksud alam misal ni lain sikit dah. Banyaklah kalau kita nak bincang dalam Ibn Sirin ke setengah-setengah ulama tu dibincang takbir mimpi dah ada bincang sini. Tapi jangan berharap, jangan bergantung dengan buku kitab Ibn Sirin tu dah. Pasal hak tu banyak juga tokoh tambah dah. Ibn Sirin dari riwayat yang sahih tu daripada dia tu banyaklah juga yang kita dikatakan itulah tafsir mimpi berdasarkan hadis pun banyak juga dah. Okey, habislah situ dah. Imam Al-Khattabi berkata kisah ini dengan begitu panjangnya adalah sebuah kisah cerita oleh Anas dari dirinya sendiri tanpa mengembalikan dan menyandarkannya kepada Nabi SAW. Anas tidak pernah menukilnya dari Nabi SAW. Kesimpulannya adalah bahawa penukilan hadis hanyalah dari perawi, baik dari Anas maupun Syarik. Ini kerana Syarik sebenarnya banyak beriakan lafaz-lafaz yang mungkar secara sendiri. Ini kritik secara detail lah. Walaupun perawi siqah, tapi kalau bersendiri ada setengah tu lama kata dia lemah. Gitulah keadaannya. Apa yang telah dinafikan oleh Imam Al-Khattabi bahawa Anas tidak menyandarkan cerita ini kepada Nabi SAW tidaklah ada pengaruhnya sama sekali. Kalaupun itu benar, maka hadis Anas akan berstatus merusak sahabi juga. Anas mungkin main-main sahabat. Kita tak boleh kata dia berdusta atas nama Nabi dia. Dan benda gaib dia tak boleh cerita, melainkan cerita tu dengan daripada Nabi dia. Kemudian Imam Al-Khattabi berkata penisbatan At-Tadalla mendekat pada Allah SWT yang terdapat dalam riwayat itu bertentangan dengan pendapat majoriti salaf. Al-Tadalla tu mendekat tidak. Dengan pendapat majoriti salaf, ulama dan ahli tafsir, orang yang terdahulu dan yang datang kemudian dari mereka mengatakannya perlu diutamakan dalam hal ini ada 3 orang. Pertama yang dimasukkan mendekat dalam hadis itu adalah mendekatnya Jibril kepada Muhammad SAW, bukan Allah dah. Ada dah. Maksud di situ dah. Yang kedua, setelah Jibril berada di ketinggian, ia mendekat kepada Muhammad SAW sehingga Muhammad SAW boleh melihatnya dalam jarak yang dekat sebagaimana ia melihatnya dari kejauhan. Ini merupakan tanda-tanda kuasa Allah SWT. Jibril ni tengok jauh dekat, dia kata sama lah. Cuma dia berasa dekat. Jika Jibril mendekat, lalu Muhammad SAW juga mendekat, lalu sujud kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas karunia. Ini takwil ulama lah terhadap hadis tersebut lah. Sebenarnya bukan mendekat pada Allah, dekat pada malaikat Jibril lah. Imam Al-Khattabi berkata hadis ini telah diriwayatkan dari Anas dari selain jalan Syarik. Lafaz-lafaz tercela tersebut tidak disebutkan dalamnya. Ini memperkuatkan dugaan bahawa lafaz-lafaz tersebut berasal dari Syarik sahaja. Carut lama dikaji dirayah ni dah. Bukan semata-mata riwayah perawi itu saja. Kita tengok mata hadis ni. Imam Qurtubi menukilkan dari Ibn Abbas, ia berkata Allah SWT mendekat. Imam Qurtubi berkata maksudnya adalah perintah dan hukumnya mendekat. Ini Imam Qurtubi pun ada dah terpengaruh lah di Qurtuba di Andalusia ni tak. Dia terpengaruh dengan imkan dia lah. Jadi kata Allah tak boleh mari dah. Yang boleh dekat-dekat ni perintah dan hukum Allah, bukannya zat Allah lah. Asal kata mendekat At-Tadalla adalah turun ke suatu tempat hingga mendekatinya. Ada yang mengatakan bantal mendekat pada Nabi SAW sehingga bagi dia boleh duduk di atasnya, kemudian bagi dia mendekat kepada Tuhannya. Macam-macam lah takwil dia ni. Yang dimaksudkan dengan dia melihatnya adalah Nabi SAW melihat Jibril dengan dalam bentuk aslinya yang punya 600 sayap. Ni ada 2 kali Nabi boleh tengok dah. Imam Bahaqi Nabi boleh tengok malaikat Jibril ni dengan rupa sebenarnya 2 kali lah. Inilah salah satunya dah. Imam Bahaqi menukilkan riwayat yang sama dari Abu Hurairah.
Dia berkata riwayat-riwayat mereka menyetujui hal tersebut, namun yang mengeruhkan suasana adalah pemahaman terhadap firman Allah SWT. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah SWT wahyukan. Surah An-Najm ayat 10. Ada ayat tu nak cerita macam wahyu lah, Jibril ni. Dinukil dari Hasan bahawa kata ganti terdapat dalam kata hambanya kembali pada Jibril lah. Jadi takdirnya Allah SWT mewahyukan pada Jibril. Sedangkan dari Al-Faruq, takdirnya adalah Allah SWT mewahyukan pada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan. Ya, apa yang telah ia wahyukan. Ulama telah berupaya menghilangkan keremangan dan ketidakjelasan makna tersebut. Al-Qadi Iyad berkata dalam Asy-Syifa. Asy-Syifa al-Ali kepada Al-Qadi Iyad berkata, penyandaran menurun dan mendekat pada Allah SWT atau dari Allah SWT bukanlah pendekatan tempat dan waktu, ya katanya. Pendekatan tersebut bagi Nabi SAW adalah sebuah bukti akan keagungan dan keluhuran martabatnya. Sedangkan bagi Allah adalah sebuah bukti sebagai bukti atas kecintaan dan penghormatannya kepada Muhammad SAW. Ini takwil ulama lah. Jauhlah kawan-kawan supaya tidak berlaku tasybih ni, menyerupai makhluk. Demikian juga dengan hadis, siapa yang mendekat kepadaku dalam jarak senyengkal, niscaya aku akan mendekatinya dalam jarak sehasta. Tujuhlah yang ambil hadis ni sebagai ni hadis yang kira majaz lah, bukan maksud zahir ni. Ulama lain berpendapat kata mendekat adalah majaz dari mendekat secara maknawi untuk menampakkan keagungan derajatnya di sisi Allah SWT. Bukan dekat zat dah. Tu ulama syarah lah. At-tadalla mendekat berarti meminta agar lebih dekat. Adapun makna dua hujung pusaran panah. Bagi Nabi SAW ada suatu ungkapan menyatakan keduhuran darjat dan pengetahuan jernih. Sedangkan bagi Allah SWT ini berarti pengambilan doa dan pengangkatan darjat Nabi SAW. Kuat dah ulama takwil ni supaya tidak berasa tasbih. Abdul Haq berkata dalam Al-Jam'u Baina As-Sahihain, Syarif melakukan penambahan dalam riwayat ini itu dengan penambahan yang majhur dan menyebutkan lafaz tidak dikenal. Ia kritik Syarif ni. Segala para penghafal hadis telah meriwayatkan hadis tentang Isra', namun mereka tidak ada pula menyebutkan lafaz yang ditambah oleh Syarif. Hak tambah mendekat atau yang mendekat dah. Sementara Syarif bukanlah seorang penghafal hafiz, bukan hafiz ni. Dia kata bukan hafiz, kathikoh je dah. Jumlah keseluruhan dari matan yang riwayat Syarif yang berbeza dengan riwayat majoriti perawi hadis lebih dari 10. Bukan sekali tu yang bukan mendekat tu yang mendekat saja, ada 10 perkara ni riwayat Syarif ni berbeza daripada riwayat orang lain yang lebih ramai lah. Pertama, posisi para nabi di langit. Syarif telah menegaskan bahawa ia tidak menyebutkan posisi para nabi secara jelas. Imam Az-Zuhri sependapat dengannya dalam beberapa posisi yang disebutkan, itu dalam riwayat Abu Zar. Jadi tak jelas mana riwayat pasal menandakan dia tak apa ingat maulid lah. Terkritik kita terhadap perawi dia, cara dia tengok mata dia. Sebenarnya tengok Syarif lah, kuat juga kritik dia. Kalau kita tengok sini, kadang-kadang kita pelik ni apa Ibn Ishaq tu, kadang lebih lemah lebih Syarif kalau kira dia, tapi tidak kritik lagi setara ni lah. Tahulah kisah dia dikatakan apa, Imam Al-Maghazi kali tak, imam sejarah ni menyebabkan habis. Tapi lah tak apalah, kita tengok ni Syarif ni cara kritik. Mi'raj terjadi sebelum kenabian. Sebahagian ulama menjawab perkataannya sebelum baginda menerima wahyu dah. Tengok tu. Tadi dia kata kelemahan Syarif ni, riwayat dia disebut sebelum baginda menerima wahyu dia. Sebelum Nabi dah. Jadi tak betul semua sepakat benda tu karut. Mana boleh Nabi Isra' Mi'raj sebelum Nabi? Sebelum jadi Nabi ni. Jadi Nabi ni terima wahyu tu, nak terima semaya tu. Bukan start terima wahyu tu ni. Tengok mata hadis tu, isi kandungan hadis tu ulama kritik. Bukan hadis tu saja, termasuk perawi dia dah. Dengan mengatakan yang dimasukkan dengan sebelum di sini adalah dalam perihal khusus, bukan mutlak. Ada kemungkinan maknanya adalah sebelum baginda menerima wahyu tentang Isra' Mi'raj. Ada orang takwil gitu dah. Tak apalah kata berbeza. Ini penting berbeza riwayat Syarif ni dengan orang lain dah. Jadi 3 peristiwa Isra' Mi'raj terjadi dalam keadaan tidur. Dalam riwayat Isra' Mi'raj ni habis dia lagi tidur. Mengikut riwayat Syarif ni, orang lain tak sebut tidur, dia sebut tidur. Nak ayat tepat bercanggah ni. Yang ketiga dah canggah dengan orang lain dah. Yang keempat, posisi Sidratul Muntaha berada di atas langit yang ketujuh, yang hanya Allah SWT mengetahuinya. Menurut riwayat masyhur adalah di langit yang ketujuh atau keenam dah. Gitulah. Dia sebut gitu, hak beza dengan orang lain. Tapi hak ni okey lah, kita kata dah. Yang kelima, mata air sungai Nil dan Furat terdapat di langit dunia. Menurut riwayat yang masyhur adalah di langit ketujuh di bawah Sidratul Muntaha. Ni ya lain disebut dalam riwayat Syarif
Sungai Nil Furat di langit dunia. Sedangkan riwayat masyhur langit ketujuh. Di bawah Sidratul Muntaha tu. Yang keenam, pembedahan dada Nabi SAW ketika peristiwa Isra. Belah dada Nabi dah. Ia berbeza dengan riwayat lain dah. Tak ada oleh riwayat lain dah. Yang ketujuh, sungai Al-Kautsar terdapat di langit dunia. Menurut hadis yang masyhur adalah di syurga. Dia dalam riwayat syarif ni kata Al-Kautsar langit dunia. Sedangkan hadis yang kuatnya, hadis yang lebih masyhur adalah di syurga. Dia lebih ramai dah. Yang ke-8, hak berbeza riwayat syarif dan lain yang bernisbahkan andanwu dan at-tadalla mendekat pada Allah SWT. Nah, dia je hajar riwayat. Nabi ni mendekat sejarah busur panah tu, orang lain tak ada riwayat dah. Menurut hadis yang masyhur adalah nisbat kepada Jibril. Bukan tak ada mendekat dengan Jibril, bukan mendekat dengan Allah. Gitulah. Yang ke-9, ketidakmahuan Nabi SAW meminta keringanan kembali kepada Tuhannya terjadi pada kelima kalinya. Sementara menurut riwayat sahabat dari Anas adalah setelah ke-9 kalinya Nabi minta keringanan. Tadi 50, 45 dah. 40 dah sampai 9 kali baru jadi 5 kali rakaat. 5 kali kalau 50 jadi 25. Kalau dah jadi sikit-sikit tu banyak sekali 5 kali mengikut riwayat syarif ni 5 kali naik turun dia. Menurut hadis yang lain pula sahabat dari Anas dia kata 9 kali Nabi naik turun dah. Yang ke-10, syarif mengatakan Allah SWT melakukannya lalu dia berkata di tempatnya dah. Jadi syarif kata Allah gitu. Orang lain tak ada kali gitu dah. Ke-11, setelah ditetapkan 5 waktu salat sehari semalam, Nabi SAW masih kembali menemui Allah untuk memberikan keringanannya. Riwayat syarif yang tambah gitu dah. Dalam riwayat yang masyhur disebutkan bahawa setelah ditetapkan 5 waktu salat dan Musa masih memberikan saranannya lagi, Nabi SAW tidak mahu lagi menemui Allah SWT lagi. Kerana baginda sudah malu begitu sering berulang kali menemuinya. Jadi riwayat lain tu berbeza. Riwayat syarif ni Nabi naik pula dah. Orang nak cek kelemahan syarif ni, hadis-hadis riwayat dia. Cek sepatah tu lah. Jadi mata isi kandung yang hadis riwayat syarif ni kata, lepas Nabi boleh 5 waktu sehari semalam tu naik pula jumpa Allah SWT dah. Sedangkan mengikut riwayat yang lebih masyhur, lepas 5 waktu salat Nabi tidak lagi jumpa lagi minta memberi atau menemui Allah semula dah. Untuk minta keringannya lagi tak ada dah. Nabi pakai sudah gitu dah. Tak usah lagi jumpa Tuhan minta keringannya, tak ada dah. Sekadar 5 waktu saja dah. Itulah 11 perkara terdapat dalam riwayat syarif yang menyalahi riwayat-riwayat yang lain. Itulah orang ngaji hadis kena sampai tahap ni dah. Bukan sekadar temu. Sahih Bukhari kuat belakang dah. Sahih Muslim kuat belakang. Bukan gitu keadaan dia dah. Dia kena pergi kritikal hadis yang dalam kitab-kitab syarah hadis yang besar-besar. Dia akan cerita lah ditis tahun ni dah. Perkara ni biasa kalau orang ngaji hadis betul-betul dah. Dah dia ngaji betul-betul dia akan jumpa perbahasan ulama sampai tahap ni dah. Banyak dah, bukan hak ni saja dah. Cuma ada perawi tersiqah, riwayat 1, 2, 3 riwayat saja dipertikaikan, ada setengah tu banyak lagi lah riwayat dah. Itulah cara-cara ulama mengaji hadis. Kadang-kadang manusia ni siqah tapi kadang-kadang tersilap dalam satu perkara. Jadi kita biasa dah dalam kajian ulama ni. Kita tak sensitif sangatlah, biasa dah. Masing-masing telah saya jelaskan dan sekaligus memberikan jawapan jika itu memungkinkannya dah. Itulah. Imam Ibn Qayyim telah menegaskan Al-Hadiyu dah. Ibn Qayyim dah kitab dia. Ibn Qayyim Al-Hadiyu ni itulah dia. Zadul Ma'ad ni. Asal itulah kitab dia dah. Dalam riwayat syarif terdapat 10 fahaman dah. Dalam riwayat syarif ni ada 10 faham. Pertama, Aisyah menafikan Nabi SAW melihat Allah SWT. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam syarah hadis Masruq dari Aisyah dalam penafiannya terhadap penglihatan Nabi SAW kepada Tuhannya. Dalam riwayat Tirmizi terdapat penambahan, dia mengeluarkan dari jalan Mujahid dari Syu'bi. Mujahid dari Syu'bi, dia berkata, Ibn Abbas bertemu dengan Ka'ab di Arafah. Lalu dia bertanya tentang sesuatu. Lalu Ka'ab bertakbir sehingga gunung ganang menjawabnya. Ibn Abbas berkata, sungguhnya kami adalah Bani Hashim. Ka'ab berkata kepadanya, sungguhnya Allah SWT bersumpah melihat dan berbicara kepadanya Muhammad. Inilah konteks hadis yang terdapat dalam riwayat Tirmizi. Sedangkan dalam riwayat Abdul Razak, dari jalan yang sama disebutkan, sungguhnya kami adalah Bani Hashim. Kami mengatakan Muhammad SAW telah melihat Tuhannya sebanyak 2 kali. Lalu Ka'ab bertakbir dan berkata, sungguhnya Allah SWT bersumpah melihat dan berbicara dengan Musa dan Muhammad. Dia berbicara kepada Musa sebanyak 2 kali dan Muhammad SAW berbicara kepadanya sebanyak 2 kali.
Masruq berkata, aku mendatangi Aisyah. Dia berkata, adakah Muhammad SAW melihat Tuhannya? Dia hadis tu lah. Lepas cerita gini, ada zaman Nabi lagi lah. Ada cerita riwayat. Zaman mungkin Nabi sahabat lagi tak? Ada dah cerita riwayat. Seolah-olah Nabi jumpa Tuhan 2 kali. Tapi Aisyah mengingkari lah. Melihat Tuhan 2 kali tu, Aisyah mengingkari. Gitulah. Riwayat Ibnu Mardawiyah juga mempunyai kematan yang sama yang diriwayatkan dari jalan Ismail bin Abi Khalid dari Asy-Syu'bi dari Abdullah bin Harith bin Naufal dari Ka'ab. Asy-Syu'bi berkata Masruq mendatangi Aisyah. Hadis lah nak. Dengan demikian jelaslah penyebab mengapa Masruq bertanya kepada Aisyah tentang hal itu, tentang itulah nampak boleh tengok Tuhan. Imam Nawawi berkata Aisyah tidak menafikan hal itu dalam hadis marfu'. Kalau seandainya dia mempunyai hadis yang marfu', tentu dia akan menyebutkannya terus. Aisyah hanya berkesimpulan dari pemahamannya terhadap zahir ayat Quran. Para sahabat yang lain telah berbeza pendapat dengannya. Kata gitu Imam Nawawi dah. Jadi ada masih tidak muktamad lah, tidak kita kata ijma'. Jadi ada yang kata, Imam Nawawi pun seolah kata tidak ada sahabat lain itu berbeza pendapat dengan Aisyah. Seorang sahabat apabila menyampaikan sesuatu kemudian salah seorang dari mereka menyalahinya, maka kata-kata sahabat yang menyalahi itu bukanlah satu hujah. Aisyah walaupun dia ni hebat setengah mana pun isteri Nabi, walaupun dia menentang kata Allah boleh dilihat oleh Nabi, tapi bukan hujah. Yang dimaksudkan dengan kata idrak mendapati yang terdapat ayat adalah melihat dengan mendalam. Itu tidak berarti menafikan boleh melihat Allah SWT. Dalam Quran apa idrak tidak boleh mendapatkan boleh melihat Tuhan tu dah. Bukan bermakna tak boleh lihat Tuhan terus ni kata dia. Dalam ayat Quran tu nak cerita Nabi Musa tak boleh tengok Tuhan dah. Imam Nawawi memastikan bahawa Aisyah tidak menafikan perihal itu dengan hadis marfu'. Ibn Khuzaimah sependapat dengannya dalam kitab Tauhid dari sahihnya, Sahih Ibn Khuzaimah lah. Dia berkata, penafian tidak mendatangkan suatu ilmu yang pasti. Aisyah tidak menceritakan bahawa Nabi SAW pernah memberitahukan kepadanya bahawa dia tidak melihat Tuhannya. Aisyah hanya menakwilkan ayat. Aisyah takwil ayat tu. Aisyah kata memberi faham ayat tu tak boleh tengok. Tapi bukan bermakna dia menafikan terus tengok Tuhan. Tak apalah, gitulah khilaf ulama dah. Sahabat khilaf. Ini merupakan ungkapan yang aneh. Padahal dalam Sahih Muslim terdapat satu riwayat dari Aisyah dari jalan Daud bin Abu Hindun dari Asy-Syu'bi dari Masruq. Dia berkata ketika aku duduk bersandar berhampiran dengan Aisyah, aku berkata, bukankah Allah SWT telah berfirman? Dia bermaksud. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihatnya sekali lagi. Dia berkata, aku adalah orang pertama yang bertanya pada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi berkata, dia adalah Jibril. Tadallahnya adalah Quran. Fatadallah adalah hadis tu. Fadallah ni hak baca dia panjang. Tapi dalam Quran tu fadallah tu kalau kita tengok siyak dan sibak dia. Siyak dan sibak dia maksudnya hak lepas dengan sebelum dia ayat Quran tu kita nampak cerita pasal malaikat Jibril lah, bukan Allah SWT dah. Di hadis ni terang-terang lah kata Jibril, bukannya tengok Tuhan dah. Ibnu Mardawiyah mengeluarkan dari jalan lain dari Daud dengan sanad yang sama. Dia berkata, aku adalah orang pertama yang menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Aku bertanya kepadanya, adakah kamu telah melihat Tuhanmu? Nabi SAW menjawab, tidak, aku hanya melihat Jibril yang hendak turun. Tu cerita dia. Jadi hak turun tu fatadallah tu adalah Jibril, bukannya tengok Tuhan turun dah. Memang harus kita akui bahawa penghujaan Aisyah dengan ayat yang telah disebutkan tadi tidaklah sama dengan pendapat Ibn Abbas. Imam Tirmizi melakukan dari jalan Hakam bin Abdan dari Ikrah dari Ibn Abbas. Dia berkata Muhammad telah melihat Tuhannya. Aku berkata, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata? Dia menjawab, celaka kamu. Itu artinya apabila ia muncul dengan cahayanya, dia telah melihat Tuhannya sebanyak 2 kali. Bukan tengok betul. Bukan tengok Allah dengan zatnya betul. Tengok dengan cahaya. Mengikut Ibn Abbas lah. Kesimpulannya dimasukkan dengan ayat ini adalah menafikan melihat Allah SWT secara mendalam. Bukan menafikan tidak boleh melihat Allah SWT sama sekali. Imam Qurtubi mengatakan bahawa idrak mendapati tidak menafikan melihat Allah SWT berdasarkan firman-Nya. Maka setelah kedua-dua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Nabi Musa pun menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Tidak diikuti. Tak kena tangkap dia, itulah Fir'aun. Surah Asy-Syu'ara ayat 1 hingga 2. Imam Qurtubi berkata,
Al-absar yang terdapat dalam ayat itu adalah bentuk jamak yang ditambahi huruf alif dan lam. Nah, alif dan lam. Al-absar dah, gitulah. Dengan demikian boleh ditakhsiskan, dikhususkan. Jadi, kalau dia tak berbuah alif lam, maksudnya umum tak? Pengendatan umum. Kalau ada alif lam, maksudnya dia khusus dengan cara tertentu lah. Ini berdasarkan firman Allah SWT. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Maksudnya adalah orang kafir ni. Tak boleh tengok Tuhan. Tak lah. Berdasarkan firman-Nya dalam ayat lain, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan-Nya lah mereka melihat. Nah, surah Al-Qiyamah ayat 2 hingga 23. Apabila telah terjadi pada hari akhirat, maka juga boleh terjadi di dunia. Kerana kedua-dua waktu itu sama bagi orang yang melihat. Itulah. Al-Qadi ia berkata melihat Allah SWT mungkin secara logik dan telah banyak riwayat sahih yang menyatakan bahawa kaum mukminin akan melihatnya kelak di hari akhirat kelak lah. Adapun di dunia, Imam Malik berkata Allah SWT tidak boleh dilihat dunia kerana dia bersifat abadi. Sesuatu yang abadi tidak boleh dilihat oleh yang benda yang fana ni lah. Apabila nanti di akhirat mereka akan dikurniai penglihatan yang abadi sehingga mereka boleh melihat yang maha abadi dengan sesuatu yang abadi. Itulah pendapat Imam Malik lah. Al-Qadi ia berkata dalam hal ini tidak ada ketidakmungkinan melihat Allah SWT kecuali dari segi kekuasaan. Apabila Allah SWT menakdirkan kepada siapa di antara hambanya yang dia kendaki, maka tidak ada yang boleh menghalanginya. Di dalam Sahih Muslim terdapat riwayat marfu' yang sampai kepada Nabi lah, yang menguatkan adanya perbezaan seperti ini. Ketahuilah kalian tidak akan boleh melihat Tuhanmu sebelum kalian meninggal. Ibn Khuzamah juga mengeluarkan dari hadis Abu Umamah, apabila secara logik boleh melihat Allah Ta'ala dunia, berarti tidak mungkin secara sam'i dah. Kemungkinan itu boleh, tapi kita tak dengar dalil sejahtera, tak boleh pakai lah gitu hujah dia dah. Habis itu dah. Yang kedua, perbahasan yang kedua dalam bab melihat Allah SWT. Ini pendapat salafus salih tentang melihat Allah SWT di dunia lagi lah ni. Para salafus salih berbeza pendapat tentang kemungkinan melihat Allah SWT di dunia ni. Dalam akhirat ni jemuk lah. Kecuali Mu'tazilah ke apa lah. Aisyah dan Ibn Mas'ud mengingkarinya. Sedangkan sebahagian golongan membenarkannya. Dari sahabat lagi khilaf dah. Abdul Razak menceritakan dari Muammar dari Hasan bahawasanya dia bersumpah Muhammad SAW telah melihat Tuhannya. Ibn Khuzamah melarkan dari Urwah bin Zubair suatu riwayat membenarkan hal itu. Dia amat tidak boleh menerima apabila diceritakan padanya tentang pengingkaran Aisyah. Jadi Urwah bin Zubair tak setuju. Dia ni anak dara kepada Aisyah ni. Tak setuju dengan dara dia. Padahal dia belajar banyak dengan Aisyah ni. Pendapat ini juga disambut baik oleh semua rakan Ibn Abbas. Sedangkan Ka'ab al-Ahbar, Az-Zuhri dan rakan-rakan Muammar serta yang lainnya memastikan hal itu. Namun mereka bersih pendapat pula adakah Muhammad SAW melihat Allah SWT dengan mata kepala atau dengan hatinya pula. Bahas pula situ dah. Tengok dengan mata hati ke mata kepala ni dah. Dari Ibn Abbas terdapat berapa riwayat bersifat mutlak dan sebahagian lain bersifat muqayyad. Ada umum mutlak secara umum, ada yang berqayyad tertentu dah. Riwayat-riwayat yang mutlak mestilah diertikan dengan riwayat yang muqayyad. Di antara riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dan Imam Hakim juga mensahihkannya dari jalan Ikrimah. Dari Ibn Abbas, adakah Muhammad telah melihatnya? Ya. Dia jawab ya dah. Itu Ibn Abbas jawab dah. Ya, Imam Muslim melakukan dari jalan Abu Aliyah dari Ibn Abbas tentang firman Allah Ta'ala, hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya, surah An-Najm ayat 11. Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam kerupanya asli pada waktu yang lain, surah An-Najm ayat 13 ni. Dia berkata dia telah melihat Tuhannya dengan hatinya sebanyak 2 kali. Imam Muslim juga mengeluarkannya dari jalan Atta dari Ibn Abbas. Dia berkata, dia melihatnya dengan hatinya. Ungkapan yang lebih tegas dapat kita ketemui dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Mardawayah dari jalan Atta dari Ibn Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW tidak melihat Tuhannya dengan mata kepala, tapi baginda melihatnya dengan mata hatinya. Gitulah. Dengan demikian kita boleh menyatukan antara kebenaran atau pengakuan Ibn Abbas dan penafian Aisyah dia. Penafian Aisyah adalah melihat dengan mata kepala dan dia diakui adalah penglihatan dengan hati dia. Oleh kata pendapat Ibn Abbas dan golongan dia kata boleh tengok tu tengok dengan mata hati. Aisyah nafikan tu ialah mata kepala. Gitulah dia kata dah. Kemudian dia dimasukkan dengan penglihatan dengan hati adalah penglihatan yang bukan sekadar diketahui kerana Nabi SAW sentiasa mengetahui bahawa Allah Ta'ala ada lah. Jadi masukkan adalah penglihatan yang diciptakan hati sebagaimana penglihatan dengan mata. Penglihatan dengan mata disyaratkan sesuatu yang khusus secara logik.
Itu pun cara ulama faham lah. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Anas, dia berkata Muhammad telah melihat Tuhannya. Dari Muslim dari hadis Abu Zar bahawasanya dia bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi SAW menjawab, aku telah melihat cahaya. Jawab dia bukanlah nampak tu tapi melihat cahaya dulu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Zar, dia berkata aku telah melihat cahaya. Imam Ibn Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Zar, dia berkata baginda melihatnya dengan hatinya, bukanlah dengan matanya, mata kepalanya dah. Jelaslah maksud cahaya yang disebutkan oleh Abu Zar itu cahaya yang menghalangi Nabi SAW melihatnya dengan mata kepala. Jadi cahaya sebenarnya Nabi nampak tu biarlah bukan nampak tu nampak zat terhadap, nampak cahaya saja dah. Imam Qurtubi dalam Al-Mufham berajih ke pendapat yang mengajak untuk tawakuf, menerima apa adanya dah, berhenti dah. Dalam permasalahan ini tak usah bincang panjang. Kerana dalam permasalahan ini tidak ada dalil yang qat'i yang putus, jelas. Hujah itu diutarakan oleh kedua belah pihak hanya sebatas hujah yang saling bertentangan yang memungkinkan untuk ditawilkan. Hak ni berhujah pun kita boleh takwil, hak ni berhujah boleh takwil. Ini bukanlah masalah amal yang boleh dipadankan dengan dalil zanni, tapi ialah masalah akidah yang tidak boleh terima kecuali dengan dalil qat'i. Keadaan Asy'ariyah sebenarnya, kalau benda akidah dah melibatkan percaya Nabi tengok Allah dah tu, dia adalah perkara akidah tidak boleh diterima kecuali dengan dalil yang putus qat'i dah. Tu keadaan ulama Asy'ariyah dah. Di antara ulama yang mengakui dan membenarkan Nabi SAW melihat Allah SWT adalah Imam Ahmad. Jadi Imam besar Pak Mazhab ni, Imam Ahmad kata memang Nabi tengok Tuhan. Khilaf merakan dalam kitab sunnah dari Marwazi, aku berkata pada Ahmad, mereka mengatakan Aisyah telah berkata, siapa yang mendakwa bahawa Muhammad SAW melihat Tuhannya bermakna besarlah pembohongannya terhadap Allah SWT. Apa yang membuatnya berkata seperti itu? Bukan benar. Kata dah seolah nak kata orang nipu bangat. Ibn Abbas nipu dah gitu lah. Dia berkata Nabi SAW bersabda, aku telah melihat Tuhanku. Sabda Nabi SAW lebih agung dari ucapannya. Dia katalah. Penulis buku Al-Hadiyah tidak menerima perkataan orang yang mengatakan bahawa Imam Ahmad telah mengatakan dia Muhammad SAW melihat Tuhannya dengan kedua-dua mata kepalanya. Dia tak terima tu. Ibn Qayyim berkata tak terima dah. Dia hanya mengatakan Muhammad telah melihat Tuhannya. Sekat tu saja dah. Pada lain kesempatan dia mengatakan Muhammad telah melihat Tuhannya dengan hatinya. Ada riwayat Imam Ahmad ni kata melihat dengan hatinya. Sedangkan dari sebahagian ulama mutakhirin diceritakan dia melihatnya dengan kedua-dua mata kepalanya. Kalimah yang di atas adalah kalimah yang direka-reka oleh orang yang menceritakannya dari Imam Ahmad. Ada kata dengan mata kepala itu adalah reka cipta. Orang ni pun ia kena ada sanad juga. Walaupun bukan Nabi pun takut orang berdusta atas nama Imam Salah. Kemudian polis Al-Hadiyah berkata dah. Itulah Zadul Ma'ad Ibn Qayyim. Kemudian polis Al-Hadiyah berkata hendaklah diketahui perbezaan antara perkataan mereka Isra' terjadi dalam keadaan tidur atau dengan ruh saja. Kedua-dua kalimat itu tidaklah sama. Apa yang telah dilihat oleh orang yang tidur boleh jadi kenyataan. Misalnya ruh naik ke langit dan boleh jadi hanya selepas perumpamaan. Orang tidur melihat sesuatu sedangkan ruhnya sama sekali tidak naik ke langit ni. Ada roh duduk bumi tapi nampak atas langit tapi dia tak naik pun dah. Ada kemungkinan yang dimasukkan oleh orang yang mengatakan dia diperjalankan dengan rohnya sedangkan jasadnya tidaklah naik ke langit. Adalah rohnya dinaikkan ke langit secara hakikat kemudian kembali lagi sementara jasadnya tetap berada tempatnya yang asal. Membuktikan ini adalah perihal yang lebih biasa sebagaimana pembedahan dadanya pada malam itu bagi dia dalam keadaan hidup lagi dah sedar tanpa merasakan rasa sakit sama sekali dah. Tu dia perbandingan dengan pembedahan terhadap Nabi lah. Kemungkinan itu ada. Berdasarkan zahir riwayat yang ada tentang peristiwa Isra' tidak boleh kita ertikan seperti itu. Tapi makna ini sebenarnya adalah bahawa Nabi SAW diperjalankan dengan jasad dan rohnya. Baginda dinaik ke langit dengan roh dan jasad juga secara hakikat. Dalam keadaan sedar bukanlah dalam keadaan tidur dan juga bukan dalam keadaan setengah tidur. Wallahu'alam. Al-Hafiz berkata dalam Sahih Muslim dari Masruq diceritakan bahawa pada saat itu Nabi SAW didatangi oleh Jibril dalam bentuk yang aslinya. Pada dalam riwayat Abu Daud bin Abu Hindun disebutkan, aku melihatnya turun dari langit dalam keadaan yang terlalu besar sehingga memenuhi di antara langit dan bumi. Cerita pasal Jibril dah. Dalam Sunan Imam Nasa'i dari jalan Abdul Rahman bin Yazid dari Ibn Mas'ud disebutkan baginda melihat Jibril, baginda tidak melihat Tuhannya. Riwayat tu tegas kata kita. Imam Bukhari melakukan dari Zair bin Hubaysh dari Abdullah iaitu Ibn Mas'ud. Maka jadilah dia dekat dengan pada Nabi Muhammad sejarak 2 hujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya Muhammad apa yang telah Allah SWT wahyukan. Surah An-Najm ayat 9 hingga 10. Itu riwayat Bukhari daripada Ibn Mas'ud.
Zaid bin Hubash berkata, Ibn Mas'ud menceritakan kepada kami bahawa Nabi SAW melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Pula dah. Ini masuk cerita. Nabi tengok tu Jibril 600 sayap. Imam Bukhari juga melihatkan dari Zaid bin Hubash. Sungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Jadi bukan tengok Tuhan, tengok kebesaran kekuasaan. Tanda-tanda Tuhan yang paling besar. Kekuasaan Tuhan. Zaid berkata dia melihat bantal berwarna hijau telah menutupi kaki langit. Al-Hafiz berkata secara zahir ini berbeza dengan tafsir yang sebelumnya, iaitu dia melihat Jibril. Akan tapi maksud tersebut telah diperjelaskan oleh riwayat dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Hakim dari jalan Abdul Rahman bin Yazid. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Nabi SAW melihat Jibril di atas bantal yang meliputi antara langit dan bumi. Jadi kedua hadis itu boleh dipadukan dengan menafsirkannya bahawa disifati itu adalah Jibril, bukan Tuhan. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari jalan Abdul Rahman bin Yazid dari Ibn Mas'ud, dia melihat Jibril di atas bantal yang telah memenuhi antara langit dan bumi. Melalui riwayat di atas kita dapat mengetahuilah bahawa yang dimaksudkan dengan rof adalah bantal. Makna ini diperkuatkan oleh firman Allah SWT, mereka bertelakan pada bantal-bantal surah Ar-Rahman yang 7. Asal dia rof adalah kain sutera tipis yang ditenungkan dengan baik, kemudian pemakaiannya dikenal untuk penutupnya. Dikatakan rafut tayr bi janahainina, iaitu apabila burung-burung mengepak-ngepakkan sayapnya. Sebagian pensyarah mengatakan ada kemungkinan Jibril mengepak-ngepakkan sayapnya sehingga menyerupai bantal atau perbaidani. Itulah pendapat ulama tentang hadis itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.